Okey, sebelum kita sambung pelajaran kita pada topik yang kita janjikan, iaitu topik ism ataupun kata nama dalam bahasa Arabnya, kita ambil dulu apa yang dinamakan sebagai tadribat. Tadribat ataupun latihan. Tadribat maknanya latihan. Untuk kita kenali, untuk kita pastikan kita dah boleh mengenali. Jika diberi perkataan dan makna, kita boleh mengenali manakah satu yang dinamakan ism, fi'il dan harf. Kita buat latihan dulu untuk kita pastikan kita dah boleh mengenal manakah ism secara umum lah. Untuk mengenal secara umum manakah ism, manakah fi'il, manakah harf. Ism memberi makna kata nama, fi'il memberi makna kata kerja, dan harf bukan kata nama dan bukan kata kerja. Baiklah, sekiranya kita diberi perkataan dan maknanya, adakah kita boleh kategorikan setiap perkataan itu di bawah kategorinya yang tersendiri? Contoh macam kalau kita letak kat sini ism, ini ism, kita kata kategori nombor 1 ism, kategori nombor 2 fi'il, dan kategori nombor 3 harf. Sekarang ni jika kita diberi perkataan, contoh perkataan nombor 1 kataba. Kataba. Perkataan nombor 2 darasa. Perkataan nombor 3 akala. Perkataan nombor 4 kitabun. Kitabun. Perkataan nombor 5 madrasatun. Contohlah, contoh. Okey, perkataan nombor 6 sayyaratun. Okey, perkataan nombor 7 ala. Perkataan nombor 8 fi. Perkataan nombor 9 ghurfatun. Contoh ghurfatun. Nanti kita akan bagi satu persatu makna perkataan-perkataan ni semua. Nombor 10 jalasa. Jalasa. Nombor 11 mudarrisun. Mudarrisun. Perkataan nombor 11-nya mudarrisun. Nombor 12, okey, perkataan nombor 12 ila. Okey, cukup tu 12 tu untuk kita hafal terlebih dahulu. Kita hafal yang ni untuk mudah untuk kita memahamilah selepas ni. Jadi kita bagi makna. Lepas tu kita kategorikan di sini. Di bawah kategori manakah tergolongnya semua benda ni. Semua perkataan-perkataan ni, 12 perkataan telah kita berikan di sini. Okey, sama-sama. Kataba artinya dia telah menulis. Darasa, dia telah belajar. Okey, ini yang penting, menulis, belajar. Akala, dia telah makan. Jadi akala kita ingat makan. Kitabun bererti buku. Ataupun kita bahasa Melayu pun kita panggil juga kitab, kan? Kitab maknanya buku. Madrasatun bererti sekolah. Okey, kemudian sayyaratun. Sayyaratun bererti kereta. Ala. Okey, ala bererti di atas. Fi, okey, bererti di dalam ataupun pada. Kita dah sebut, okey, pada pelajaran lepas, di dalam ataupun pada, ataupun di boleh juga. Ghurfatun memberi makna bilik. Okey, bilik. Jalasa memberi makna dia telah duduk. Ingat jalasa, duduk. Mudarrisun memberi makna guru ataupun cikgu. Ila memberi makna, cara tulis dia ila memberi makna ke.
ataupun kepada. Sekarang kita dah tahu makna dia, kita hendaklah mengkategorikan dia dalam kategori yang betul. Kita ada berapa kategori tadi? Kita ada 3 kategori utama perkataan dalam bahasa Arab. Bukan bahasa Arab saja, bahasa mana-mana pun 3 kategori ni lah juga. Dalam bahasa Inggeris pun sama. Kalau ism kita panggil English panggil noun. Kalau fa'il English panggil verb. Kalau harf English boleh kata preposition. Preposition bukan ism, bukan fa'il, maka dia dikategorikan sebagai harf. Okey, tengok nombor 1 dulu. Kataba. Kataba artinya menulis. Menulis agak-agak noun ke verb ke preposition? Menulis. Menulis ni benda yang kita lakukan, kan? Bila kita lakukan, itu kita namakan dia sebagai kata kerja. Kata kerja dalam bahasa English dipanggil verb dan dalam bahasa Arabnya dipanggil fa'il. Jadi kita kategorikan dia dalam kategori nombor 2. Okey, kategori nombor 2. Tulis kat sini. Kategori kedua iaitu fa'il. Okey. Nombor 2 ni maknanya fa'il. Kita letak simbol English V. Okey. Darasa. Okey, nombor 2 pula darasa. Darasa bermakna belajar. Belajar kata apa? Kata nama. Kan, mana boleh kata nama? Darasa ni benda yang kita lakukan. Belajar, kita lakukan. Jadi perkara yang kita lakukan itu dinamakan sebagai verb. Iaitu kategori kedua jugalah. Kategori fa'il 2. Iaitu fa'il. Kita sapulah nombor 2 ni, kita letak tulis yang mudah. Kita ingat kataba tadi menulis iaitu fa'il. Menulis kategorinya kategori fa'il. Darasa belajar. Kategori apa? Kategori fa'il juga. Akala makan. Makan pun kita buat benda tu, kita makan, kita buat. Jadi dia dikategorikan sebagai fa'ilun juga. Fi'lun ataupun kita panggil fa'il. Kitabun. Kitabun memberi makna buku. Buku bukan kata kerja, bukan pekerjaan yang dilakukan, tetapi buku adalah satu benda. Benda. Bila benda tu kita namakan benda. Bila kita kata sebut benda, dia dinamakan noun. English panggil noun dan dalam bahasa Arabnya dipanggil sebagai ismun. Ni noun dinamakan dalam bahasa Arabnya ism. Benda. Apabila benda tu kita namakan ism. Jadi kitab ni benda. Bila benda, kategori dia ismun. Ism. Madrasah, benda ke perbuatan. Madrasah, benda. Kalau benda, terus ismun. Sayyarah, nombor 6. Sayyarah ni benda ke perbuatan? Confirm lah kereta ni tak ada siapa yang kata perbuatan. Orang yang akal dia masih lagi selamat. Kereta memberi makna benda. Jadi kategori dia apa? Kategori dia ismun. Ala ni adakah dia ism? Dia benda. Ala maknanya di atas. Adakah atas ni benda? Bukan, tak kena fikir pun tu. Di atas bukan benda. Di atas ni satu benda yang tidak wujud. Kita hanya menyifatkan dia. Di atas. Adakah dia benda? Bukan. Kita tengok pula adakah dia perbuatan? Kata kerja, fa'il, di atas. Bukan. Dia menunjukkan kita menyifatkan sesuatu itu berada di atas. Kita tak melakukan benda itu, tapi menyifatkan perkara itu berada di atas. Jadi dia bukan ism, maknanya bukan kata nama, dan dia bukan fa'il, bukan kata kerja. Apa yang bukan kata nama dan bukan kata kerja, ingat tak tadi kita panggil apa? Kategori ketiga kita panggil harfun. Mudah-mudah kita kata English kata preposition. Ala, jadi ala bukan ism dan bukan fa'il. Tak ada dah kategori lain. Kategori ketiga iaitu kategori harf. Harfun. Okey, mudah-mudah kita panggil dalam bahasa Englishnya preposition. Nombor 8, fi. Fi memberi makna pada ataupun di dalam ataupun di. Kan? Dekat-dekat maknanya dengan di atas, iaitu menyatakan kedudukan sesuatu. Fi di dalam. Menyifatkan kedudukan sesuatu pada sesuatu tempat tertentu, itu kita namakan harf. Sebab dia bukan ism, dia bukan fa'il, maka dia adalah harfun. Nombor 9, ghurfatun. Ghurfatun berarti bilik. Confirm bilik ni satu benda, maka dia adalah noun. Noun dalam bahasa Arabnya dah boleh ingat kan, ism.
Noun dalam bahasa Arabnya ism. Jalasa bererti duduk. Duduk confirm bukan ism lah, bukan noun. Kalau orang yang dah belajar English mudah bagi dia. Dan duduk ini sit. Sit adalah verb. Bila verb dalam bahasa Arabnya dia sama sebagai kata kerja. Dalam bahasa Arab dipanggil sebagai fi'l. Kata kerja dalam bahasa Arabnya apa? Fi'lun. Mudarrisun. Mudarrisun ni cikgu, guru. Kalau cikgu, guru, itu orang. Kalau orang, sama kategorinya dengan benda yang kita boleh pegang, kita boleh tengok, kita boleh nampak ni, kita panggil dia ismun lah. Iaitu dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai noun ismun. Kemudian ila memberi makna ke ataupun kepada. Kepada ni menyatakan kedudukan juga, ataupun tempat, menyatakan kedudukan ataupun tujuan menuju ke tempat. Benda tu tak boleh nampak, tak boleh nak pegang, dan bukan juga perbuatan. Jika bukan perbuatan dan bukan benda, maka perkara itu kita namakan sebagai kategori ketiga, iaitu harf. Jadi mudah. 3 kategori ni sahaja. Kita harus tahu bagaimana untuk mengkategorikan kesemua perkataan dalam bahasa Arab ke dalam kategori yang khusus baginya. Bila kita dah faham ni, maka insya-Allah mudah untuk kita belajar teknik ataupun level seterusnya. Jadi kita ambil tadi berapa tadi? 12 perkataan. Kita hafal dulu yang ni. Kita hafal dulu 12 perkataan ni. InsyaAllah kita akan mula bina ayat dengan berdasarkan 12 perkataan ini, insya-Allah. Okey, itu sahaja pelajaran kita untuk hari ini. Mengkategorikan setiap perkataan dalam bahasa Arab kepada kategorinya yang tersendiri, sama ada dia ism atau fi'il atau harf. Mudah. Tapi teknik ini kita harus mengetahui maknanya. Nanti kita tengok, kalau tak tahu makna pun kita akan belajar nanti di bawah tajuk al-ismu, bagaimana hendak mengenali ism walaupun kita tidak mengetahui makna perkataan tu. Sekarang ni kita dah boleh kategorikan sebab kita tahu makna. Kita nak tengok pula pada pelajaran akan datang, apakah tanda-tanda ism, apakah dia tanda-tanda ismun, insya-Allah pada episod ataupun pada siri pembelajaran akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.